Kita biasa mendengar orang menyatakan bahawa Al-Quran sebagai mukjizat yang agung di abad ini. Apakah yang dimasukkan Al-Quran sebagai mukjizat? Saya juga dulu tertanya-tanya, apakah yang dimasukkan Al-Quran sebagai mukjizat? Sebab apa yang kita belajar dahulu selalu disebutkan bahasa Al-Quran cukup tinggi, tidak mampu untuk dicabar oleh orang Arab. Saya masih tertanya-tanya ketika itu. Namun demikian, setelah saya mendalami bahasa Arab, saya dapat melihat kehebatan bahasa Arab. Saya galakkan tuan-tuan untuk dapatkan buku ini, buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama yang berasal dari Yaman. Beliau mendapat PhD dalam bidang farmasi, merupakan rektor Universiti Al-Iman di Yaman. Kali pertama saya bertemu dengan beliau pada tahun 1988 ketika mana saya berada di Islamabad, Pakistan. Saya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Islamabad setelah saya menamatkan pelajaran saya dalam bidang sains pertanian di UPM, Universiti Tanian Malaysia ketika itu. Apabila saya mendalami bahasa Arab dan saya baca buku beliau tentang Kitabul Iman yang pertama, yang kedua Kitabul Khaliq, yang ini tajuk asalnya Kitabul Khaliq, diterjemahkan dalam bahasa Melayu Kitab Tauhid mengikut fakta saintifik, dan buku yang ketiga beliau dalam bahasa Inggeris tentang alam embriologi. Saya teruja dengan tulisan beliau dan saya dapat melihat memang benar Al-Quran sebagai satu mukjizat yang cukup hebat. Dalam buku ini, Dr. Abdul Majid Az-Zindani menjelaskan beberapa jenis mukjizat Al-Quran. Kita boleh lihat mukjizat ini, Al-Quran ini boleh dibagikan pada beberapa bahagian. Yang pertama, mukjizat Al-Quran, sudut kefasihan bahasa Al-Quran yang cukup hebat. Bahasa Al-Quran, mereka yang mengetahui balaghah, mereka yang mengetahui sastra Arab akan dapat melihat kefasihan bahasa Arab. Cukuplah tuan-tuan kalau kita tidak pandai bahasa Arab pun, kita lihat mereka yang pandai bahasa Melayu. Mereka yang pandai bahasa Melayu akan dapat mengungkapkan kata-kata yang cukup indah. Kita boleh lihat kalau orang yang pandai bahasa Melayu, sastra, mereka pandai menutur, mengatur ayat dengan baik. Tapi kalau orang yang tak pandai bahasa, mereka akan cakap bahasa kasar, bahasa pasar, kadang-kala bahasa ini tonggang langgang tak teratur, kadang-kala tidak teratur. Ramai di kalangan orang Melayu yang lahir dalam keluarga Melayu, yang dibesarkan dalam masyarakat Melayu, tetapi kenapa bila mengambil SPM, subjek bahasa Melayu ini tidak mendapat A ataupun markah yang terbaik, sedangkan mereka orang Melayu? Sebab kita belajar bahasa daripada masyarakat yang tidak mengikuti struktur sastra bahasa Melayu dengan betul. Contohnya, perkataan-perkataan yang kadang-kala tidak sesuai dalam bahasa peradaban. Sebagai contoh, saya tidak akan pergi. Ini ayat yang betul. Tetapi bahasa pasar kita, saya tak pergi. Demikian juga kita lihat dalam bahasa Arab, sastra bahasa Arab yang cukup hebat. Inilah yang menyebabkan Walid bin Mughirah satu ketika pernah mendengar bacaan Al-Quran dan dia teruja dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abu Jahal datang menemui Walid bin Mughirah kerana bimbang Walid bin Mughirah akan memeluk agama Islam. Walid bin Mughirah merupakan di antara individu yang dihormati oleh masyarakat Arab, seorang yang mahir dalam bahasa Arab, sastra Arab. Lalu Walid bin Mughirah menyatakan bahawa sungguhnya aku adalah orang yang terbaik sudut bahasa di kalangan kamu, tidak ada orang yang lebih baik pada aku sudut bahasa. Namun fahamilah, yakinilah bahawa Al-Quran bukan kata-kata Muhammad. Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Namun demikian, kerana keegoan Walid bin Mughirah ketika itu dan perbincangan beliau bersama dengan Abu Jahal menyebabkan beliau tidak mahu memeluk agama Islam, sebaliknya menyatakan bahawa Al-Quran adalah ayat-ayat sihir yang boleh memukau orang ramai. Jadi kefasihan bahasa Arab ni satu lagi contoh yang mudah tuan-tuan. Contoh yang mudah, kalau
kita dengar orang bukan Melayu, contohnya orang Bangladesh yang datang Malaysia sebulan, 2 bulan ataupun bahkan setahun, mereka mula bercakap bahasa Melayu. Walaupun mereka boleh bercakap agak lancar, tapi kadang-kala kita akan temui ada beberapa ayat yang tidak sesuai, ada beberapa perkataan yang tidak kena pada ayat yang dia nak sampaikan, walaupun ia boleh difahami. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang cukup indah, dan kalau tuan-tuan nak tahu, mau tidak mau kena belajar bahasa Arab. Saya tertarik dengan ucapan, dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam buku beliau At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Beliau menyatakan bahawa Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha bijaksana, dan Allah maha mengetahui bagaimanakah ayat susunan yang terbaik untuk manusia. Sebab itulah tidak mungkin kalamullah ini dapat ditandingi oleh manusia. Lantaran itu kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Qutb dalam Fi Zilal Quran. Walaupun Allah mencabar manusia, dalam Al-Quran ada terdapat beberapa ayat di mana Allah mencabar manusia, dalam surah Al-Isra, dalam surah Hud, dalam surah Al-Baqarah. Allah mencabar manusia untuk membawa Al-Quran. Kalau kamu ragu kebenaran Al-Quran, kamu kata tulisan manusia, bawa Al-Quran ataupun kitab yang lain dapat menandingi Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu kebenaran Quran datangnya pada Allah SWT yang kami turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad SAW, bawa satu surah yang dapat menandingi Al-Quran, dan panggillah saksi-saksi kamu yang boleh membantu kamu. Namun demikian tuan-tuan, manusia daripada dulu sampai sekarang tak mampu untuk menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Asy-Syaikh Qutb menjelaskan bahawa cabaran Al-Quran ini bukan hanya diberikan kepada umat zaman Nabi Muhammad dahulu, bahkan sehingga sekarang cabaran Quran berikan, dan sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang mampu menulis kitab yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Dr. Gary Miller menyatakan bahawa tidak ada mana-mana penulis di muka bumi ini yang menulis satu research, satu kajian, kemudian dia menulis buku dan dia boleh mendabik dada menyatakan bahawa buku yang aku tulis, kajian yang aku buat ni langsung tidak ada kesilapan. Namun demikian, satu-satunya kitab yang boleh menyatakan bahawa satu-satunya buku yang berani mencabar manusia, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur Al-Quran? Sekiranya Quran datang selain daripada Allah SWT, nascaya mereka akan dapati adanya percanggahan di sana sini. Ini di antara sebab kenapa Dr. Gary Miller akhirnya memeluk agama Islam. Dr. Gary Miller seorang pakar dalam bidang matematik, profesor dalam bidang matematik. Dalam masa yang sama beliau merupakan seorang mubalik, dan beliau mengkaji Al-Quran dengan niat peringkat awal adalah untuk menyesatkan umat Islam, mengajak orang Islam memeluk agama Kristian. Namun demikian, apabila dia mengkaji Al-Quran, akhirnya beliau mendapat hidayah dan memeluk agama Islam apabila melihat kebenaran Al-Quran. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Dr. Maurice Bucaille. Beliau menyatakan bahawa the more I read the Holy Quran, the more I found the truth. Makin dalam aku mengkaji Quran, makin banyak kebenaran yang aku temui. Sebaliknya, makin dalam aku mengkaji Bible, makin banyak kebincangan yang aku temui. Jadi, mukjizat yang pertama ialah kefasihan bahasa Al-Quran yang sampai sekarang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Walaupun ada usaha untuk menciplak ayat-ayat Al-Quran, contohnya surah Al-Muslimun, surah Al-Mujahidun, surah As-Sajidun, tapi orang yang tahu sastra bahasa Arab tahu ini tulisan manusia. Seandainya seorang itu dia pandai bahasa Arab dan dia tak hafal Al-Quran, kita berikan Al-Quran dan satu kitab yang lain, satu muka, satu lembaran, dia tak tahu yang ni Al-Quran, yang ni tulisan manusia. Tetapi kalau seorang tu tahu bahasa Arab, dia dapat bezakan, oh bahasa ini bahasa Al-Quran, bahasa ini bukan bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, keindahan bahasa Al-Quran. Tadi sudut kefasihan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Yang kedua, keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Keindahan bahasa Al-Quran yang tersusun rapi, yang cukup indah rangkap-rangkap bahasanya, yang mudah difahami.
Di mana kalau kita lihat di antara keindahan rangka-rangka Al-Quran dalam bentuk yang begitu cantik. Saya ambil contoh yang mudah, tuan-tuan sekalian, ayat yang kita biasa hafal dalam surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, ujungnya sin, malikin nasin, ilahin nasin, ya. Yang kedua, kita lihat surah yang panjang sikit. Qul ya ayyuhal kafirun nun, la a'budu ma ta'budun nun. Daripada awal sampai akhir cantik je nun nun nun. Kita lihat ayat yang panjang sikit, surah yang panjang sikit. Wadduhaya wallaili idza sajaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaya walal akhiratu khairul laka minal ula. Daripada awal sampai akhir sama aja. Kita perhatikan surah yang lebih panjang, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Cantik kan? Ujungnya semua nun, 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 nun. Subhanallah. Walaupun bukan daripada awal sampai akhir, tetapi setiap ayat ni ada rangkap-rangkap yang diatur, teratur rapi, elok, ya. Keindahan bahasa yang cukup elok. Kita lihat ayat yang lebih panjang sikit. Wan najmi idza hawa, dalam surah An-Najm, ujungnya ya sama. Wan najmi idza hawa ya ma dhalla sahibukum wa ma ghawaya wa ma yantiqu 'anil hawaya in huwa illa wahyun yuhaya 'allamahu syadidul quwaya dzu mirratin fastawaya. Cantik bahasa ini. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran, sudut kandungannya yang mengandungi sistem peraturan yang lengkap. Nabi Muhammad seorang yang tidak belajar di sekolah. Nabi Muhammad tak tahu membaca, Nabi Muhammad tak tahu menulis. Bagaimana Nabi Muhammad boleh membawa satu kitab yang mempunyai peraturan dan sistem kehidupan yang lengkap? Bahkan perkara ini dirakamkan dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kukurniakan nikmatku ke atasmu, dan aku redha Islam itu sebagai cara hidup kamu dengan sistem yang lengkap di segi bidang munakahat, bidang muamalat, bidang jenayat, bidang ekonomi, bidang siasah, bidang perundangan. Suatu sistem yang cukup sempurna. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan belajar bidang perundangan, kita lihat berapa ramai orang yang mendapat PhD dengan hanya mengkaji bidang perundangan kecil saja dalam Al-Quran. Jadi salah satu kehebatan Al-Quran ialah Al-Quran mengandungi sistem peraturan yang lengkap yang mustahil dibawa, ditulis oleh orang yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Al-Quran menceritakan perkara yang akan berlaku. Perkara ini belum berlaku, tetapi ia akan berlaku, kemudian ia berlaku seperti mana apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Dalam beberapa siri video yang lepas saya jelaskan cerita kisah tentera Rom berjaya mengalahkan tentera Farsi. Janji Al-Quran yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, di mana Allah menjanjikan tentera Rom akan berjaya mengalahkan tentera Farsi dalam jangka masa fi bid'i sinin, dalam jangka masa 3 hingga 9 tahun, hingga orang kafir Quraisy mencabar Abu Bakar ketika itu untuk bertaruh. Dan di kala itu pertaruhan masih lagi belum diharamkan oleh Allah SWT. Dan Abu Bakar menyambut seruan cabaran ini, melakukan pertaruhan, dan akhirnya Rom berjaya mengalahkan tentera Farsi dalam jangka masa waktu yang dijanjikan oleh Allah SWT 3 hingga 9 tahun, dan Rom berjaya mengalahkan tentera Farsi dalam masa 8 tahun. Jadi Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, kemudian ia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Allah SWT. Yang kedua, contoh yang kedua, kematian Abu Lahab. Al-Quran menjelaskan bahawa Abu Lahab akan mati sebagai ahli neraka. Fi jidha hablum min masad. Penghujung ayat ini, kemudian sebelum ayat itu Allah SWT menjelaskan
Wa imra'atu hammalatal hatab. Abu Jahal bersama dengan Abu Lahab bersama dengan isterinya yang suka menyakiti Rasulullah SAW. Kisah mereka diceritakan dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab yang telah menembelak Rasulullah SAW. Ayat ini turun pada tahun yang ketiga kenabian. Dan Abu Lahab mati selepas peperangan Badar pada tahun yang ke-15 kenabian. Berarti Abu Lahab ada masa lebih kurang 10 hingga 12 tahun sebelum kematiannya selepas turun ayat ini. Namun demikian, Allah SWT menjelaskan bahawa sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dihumbankan, diazab dalam api neraka. Berarti Abu Lahab mati sebagai orang kafir. Dan terbukti sepanjang 12 tahun selepas turunnya ayat ini, tidak ada berita bahawa Abu Lahab memeluk agama Islam. Andai kata ada berita Abu Lahab memeluk agama Islam, maka benarlah Al-Quran tak betul datang pada Allah SWT, sebab Abu Lahab dah memeluk agama Islam. Dan inilah yang dijelaskan oleh Dr. Gary Miller. Kalau Quran ni tidak datangnya daripada Allah SWT, Nabi Muhammad tidak berani menjanjikan Abu Lahab tidak beriman. Sebab ada beberapa orang yang memusuhi Islam. Contohnya Abu Sufyan, amat kuat memusuhi Islam. Akhirnya pada tahun yang ke-21 kenabian, Abu Sufyan memeluk agama Islam. Namun demikian, Abu Jahal dan Abu Lahab, kedua-dua orang ini yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai ahli neraka, kedua-duanya meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah SWT. Ini sebagai contoh bagaimana Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, kemudian mati dalam keadaan kemudian dia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Contoh yang lain, ramai pemimpin dunia ini ada bodyguard, ada pengawal. Yet mereka masih lagi ada yang mati terbunuh. Peringkat awal dulu umat Islam bimbang tentang keselamatan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan hirasah menjaga Rasulullah SAW. Tetapi setelah turunnya ayat Quran, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu daripada angkara manusia. Rasulullah kata pada para sahabat, tak perlu untuk jaga aku, sebab Allah sendiri yang akan menjaga aku. Berbagai usaha yang dilakukan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berjaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran menceritakan kisah-kisah lampau yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab ketika itu. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Tilka min amba'il ghaib, inilah cerita-cerita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Kamu dan kaum kamu tidak pernah mengetahui cerita-cerita ini. Banyak cerita-cerita Al-Quran yang tidak pernah diketahui oleh orang kafir Quraisy sebelum ini, tetapi ada diceritakan dalam Al-Quran. Contohnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Nuh dengan kapalnya, kisah para anbiya Bani Israel, kisah ini. Demikian juga kisah Ashabul Kahfi, kisah Iskandar Zulkarnain. Orang Arab ketika itu tidak mengetahui, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui. Ketika mana datang orang Yahudi bertanya pada Nabi Muhammad tentang Iskandar Zulkarnain dan Ashabul Kahfi, Nabi Muhammad tidak mengetahui kisah ini. Hinggalah Allah turunkan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi menjelaskan siapa itu Iskandar Zulkarnain, siapa itu Ashabul Kahfi. Apa yang ditekankan dalam poin kelima ini adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah-kisah lampau yang tidak pernah diketahui oleh umat sebelum ini. Yang keenam, Al-Quran memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa manusia. InsyaAllah saya akan jelaskan lebih detail bagaimana proses keislaman Sayyidina Umar dalam perkara ini. Bagaimana Al-Quran menyentuh jiwa manusia. Sebab itu kadang-kadang kita dengar para imam apabila membaca Al-Quran mereka menangis mungkin berhenti. Mereka yang memahami Al-Quran apabila membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengalir air mata. Sebab Al-Quran memberikan kesan pada jiwa mereka. Dan apabila Sayyidina Umar mendengar Nabi membaca Al-Quran, tersentuh jiwanya. Demikian juga sekelompok jin yang Allah ceritakan dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan padaku sekelompok jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Akhirnya
jin yang tersentuh jiwanya tentang kehebatan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, memeluk agama Islam, melihat kebenaran Al-Quran. Dan yang ke-7 antara mukjizat Al-Quran ialah mukjizat saintifik Al-Quran. Zaman moden ini, ilmu yang hebat ialah ilmu sains. Dan Al-Quran sebagai mukjizat akan dapat menandingi kehebatan ilmu semasa. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri tentang kebenaran Al-Quran datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Inilah apa yang dirakamkan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, beberapa ciri contoh mukjizat Al-Quran. Quran sebagai mukjizat dalam berbagai bidang yang berbeza-beza. InsyaAllah tentang mukjizat Al-Quran sudut sains kita akan bicarakan lebih detail dalam video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.